antara sebab puncanya yakunul ghuraba'u fid dunya arba'atan. Di mana kita berada di alam dunia tapi ada 4 perkara ini, Islam akan mengembara. Ya, Islam akan hilang sedikit demi sedikit. Allahu akbar. Dengan sebab ada 4 perkara. Ditegurlah cantik tegur Rasul. Apa dia 4 perkara? Yang pertama, Quranun fi jawfi zalimin. Quran dalam hatinya orang yang zalim. Dia tahu baca Al-Quran, dia belajar Al-Quran. Kadang-kadang dia dah banyak ingat Al-Quran, tapi rupanya tak diamalkan Al-Quran. Islam akan hilang. Hayu, walaupun kita yang ada dapat yang apa ayat-ayat lazim yang pendek-pendek, tapi diamalkan. Ya, wailul likulli humazatil lumazah. Aku tak nak mengumpat, aku tak nak mencela, aku tak nak menghina benda-benda baik. Ini amal. Baru Quran tidak dalam hati orang yang zalim. Ini panjang nanti saya pukul 12 tak habis nanti. Tapi sebentar lalu saja saya boleh faham. Satu. Yang kedua, wa masjidu fi qaumin yunadi la yusalluna alaiha. Ada masjid, ada surau. Pak Bilal pun azan, tapi yang datang cuma 2, 3, 4 orang saja. Makanya orangnya kalau dicek buat surau sampai 2,000, tapi yang datang sembahyang jamaah cuma 2, 3 orang. Kadang-kadang setengah masjid Pak Bilal dengan Pak Imam saja. Kadang-kadang ia itu jadi Pak Bilal, ia jadi Pak Imam, ia jadi sembahyang jamaah seorang. Naudzubillah. Pernah dengar tak tuan-tuan? Itu bahaya itu. Kalau ada macam itu, Islam akan hilang. Yang ketiganya, wa mushafu qaumin la yuqra'u bi. Kitab-kitab agama ni tak dibaca, tak disampaikan. Ya. Masya-Allah. Ini pun juga panjang. Dan yang akhirnya, warajulun salihun ma'a qaumi su'in. Kita duduk di mana? Ya, taman mana? Ada orang alim, ada orang baik, tapi orang tu tak dihiraukan. Bahaya ni, tak dimanfaatkan. Masya Allah, panjang cerita ini. Jadi mudah-mudahan keempat-empat ni jangan ada dalam tempat kita. Boleh ya? InsyaAllah Allah Ta'ala akan beri hidayah kepada kita. Akhirnya, panjang nanti ya, 5 minit lagi boleh ya. Akhirnya Rasulullah Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, wa nazaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Ini kata bahasa yang pendek tapi luas tahu. Ya. Bahaya ni. Ya. Apa teguran Allah Taala? Kalaulah orang tu sudah tak ambil berat dalam masalah agama, ini bahasa yang paling mudah ya. Dalam masalah agama orang tu tak ambil berat. Ya. Lagi-lagi naudzubillah dah umur 40 50 tahun dah lebih, masih tak ambil berat juga. Apa dia punya bahayanya? Orang seperti itu ditegur oleh Allah Ta'ala. Kau kena kenal pasti, terutama diri kita sendiri. Allah tegur, wa nadharuhum fi tughyanihim. Dibiarkan di dalam kedurhakaan. Dah tak minat agama, tak minat masjid, tak minat Al-Quran, tak minat beramal, dibiarkan saja, tak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai membuktikan orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mahun bingung, maknanya mereka dijadikan panduan agama, Al-Quran, hadis, ijma' ulama, pilih yang lain. Ini maknanya ya mahun, dia bingung, tak ada panduan. Kadang-kadang dah baik-baik pun cari lagi kepada yang lain. Dah kita ahli sunnah wal jamaah, panduan Al-Quran, hadis dan ijma' ulama, masih lagi cari yang lain. Ini diantaranya orang yang zalim, yang ditegur oleh Ta'ala sendiri ya. Dalam surah Hud Allah tegur ya, ala la'natullahi ala zalimin alladzina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Allah melaknat kepada orang zalim. Kalau kamu nak tahu siapa itu zalim yang dilaknat oleh Ta'ala, ada 3 ciri cantik Allah tegur ya. Surah Hud tuan-tuan boleh rujuk ya. Yang pertama sekali, kalau kamu nak tahu orang tu zalim dilaknat oleh Allah Ta'ala, alladzina yabghuna iwaj, cari jalan yang bengkok. Dah jalan agama Islam, ihdinas siratal mustaqim, kita tak nak ghairil maghdubi, lagi-lagi waladdallin, tapi tak nak. Allahu akbar. Ayo kita sama-sama bincang, muzakarah. Kesian sungguh, lagi-lagi dah umur 40 50 tahun masih cari jalan ya yang tidak diredai oleh Allah. Ayo sama-sama kita bincang ya.
alladzina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja. Cari jalan yang bengkok, jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah, Al-Quran, hadis. In tamassaktum bihima falan tadillu abada. Kalau kamu berpegang teguh kepada peringatan aku hadis, sampai bila pun kamu tidak akan sesat. Tapi masih juga, apa sebabnya, puncanya tuan-tuan kaji, apa sebabnya? Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya alladzina yastahibbunal hayatad dunya. Puncanya ialah kerana dia cintakan kepada dunia, dia tak cintakan kepada akhirat. Dia tak sayang bagaimana keadaan besok di alam akhirat, yang masa yang begitu jangka lama kalau dalam kesesatan. Allahu Akbar. Jadi dengan harapan tiga-tiga ni, yang ketiganya ya, alladzina yasudduna an sabilillah wa yabghuna iwaja wa hum bil akhirati kafirun. Ini terlalu ramai. Mudah-mudahan kita terselamat ya. Apa saja cerita akhirat, kan cantik bahasanya ya. Apa saja cerita akhirat, di antara kadang-kadang yang jadi tumpuan kita sekarang zaman akhir ni, benda-benda sunat, ini bid'ah, ini macam-macam. Ini semua diborong. Wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin bid'ah. Habislah rosak Islam. Dia tak baca ke surat apa, surat Al-Quran ya, ayat yang ke-77. Cuba kita ambil perhatian ya. Kalau tak, kita tak perasan. Kerana kadang-kadang tadi diborong semua. Allahu Akbar, semua bid'ah. Allahu Akbar ya. Allah sudah ingatkan kepada kita. Cantik teguran Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu, ya ayyuhan apa? Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira. Surat Al-Haji itu ya. Surat Al-Haji ayat ke-37. Yang saya dapat kesan, ayat ini ditulis di di mimbar Masjid Batu Pahat, Masjid Sultan Ismail ya. Yang saya tengok semalam di Tangkak, Masjid Tangkak juga sama. Sama pula ya. Ayat ini maknanya, wahai sekalian orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah dan ibadahlah kamu kepada Allah semata-mata, waf'alul khair, dan buat apa yang berbentuk baik dalam Islam. Walaupun Rasulullah tak buat, tapi benda ni baik dalam Islam. Jangan komplit, buat. Kata Allah takkan umum. Termasuk baca Yasin pun, ini bid'ah, Rasulullah tak buat ke? Itu ke? Habis dia naik kereta Toyota tu, tak masuk tak kaki kiri, tak kaki kanan. Dia itu, adakah itu amalan Rasulullah ke? Kenakan, insya-Allah. Allah panjang ceritanya ya. Dan insya-Allah kita jangan sewenang-wenang mengatakan ini bid'ah. Bincang dulu, rujuk kepada ijma' ulama. Selamatlah kita. Dahlah dia tak selamat, kadang-kadang mengajak kempen orang lain. Allahu Akbar. Ini lagi bahaya. Jadi sekianlah saja yang dapat sampaikan.